muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana keizinan kita pada tengah hari ini untuk sama-sama kita meneruskan siri-siri kuliah zuhur kita. Dan insyaAllah pada tengah hari ini kita akan baca kitab yang saya ada dekat tuan-tuan tu. Itulah kitab nasihat dan bimbingan hadis-hadis kursi, himpunan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dulu saya dah bincang dekat tuan-tuan apakah pengertian hadis kursi dan apakah perbezaan dengan hadis An-Nabawi. Keingat ke tidak lagi ni? Dan perbezaan hadis kursi dengan perbezaan hadis An-Nabawi. Jadi hadis ni nama dia, status dia hadis kursi. Tak apalah, saya ulang sekali lagi. Hadis kursi ini makna dia punya lafaz dia, sirah dia makna dia perkataan yaqulullahu ta'ala, dimulakan dengan yaqulullahu ta'ala. Kemudian dia punya dari segi itu lafaz dia lah, ataupun lafaz dia daripada Nabi SAW. Makna dan maksudnya semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis An-Nabawi dia lafaz, makna, maksud semua datang daripada Nabi SAW. Baik, kemudian hadis kursi ini pula dia menceritakan banyak tentang keagungan, kekuasaan, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara hadis An-Nabawi ini dia banyak menceritakan tentang kepentingan hamba, syurga, neraka, pahala, dosa, muamalat, munakahat. Baik, itu perbezaan dia. Kemudian hadis Al-Qudsiyah ni pula dia punya bilangan dia tak terlalu banyak. Ada riwayat mengatakan 313 hadis kursi saja. Sementara hadis An-Nabawi ni jumlah dia terlalu banyak. Hadis An-Nabawi. Kemudian mengingkari hadis An-Nabawi dan mengingkari hadis asli, mengingkari hadis kursi yang bukan sahih. Dia tidak dianggap kufur. Tetapi mengingkari hadis kursi yang sahih dianggap kufur. Kemudian membacanya dapat pahala yang umum, tak semacam Al-Quran. Al-Quran dia bagi pahala yang khusus. Hadis kursi ini pahala yang umum. Kemudian hadis kursi ini pula dia punya kelebihan ataupun dari segi periwayat dia sendiri yang menjadi periwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis An-Nabawi periwayatnya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara Al-Quran yang membawanya hanyalah Jibril saja secara mutawatir. Secara mutawatir ni makna dia Jibril baca, Jibril ajar, Nabi baca. Itu secara al-mutawatir. Itulah seringkas perbezaan hadis Al-Qudsiyah dan hadis An-Nabawi. Okey, pada bulan-bulan lalu saya pun banyak baca hadis ini, tapi saya ambil hadis tertentu. Jadi pada hari ini saya akan mulakan baca hadis ini. Malam tadi alhamdulillah di Masjid Al-Huda dekat Seksyen 19 Shah Alam saya dah khatam kitab dah. Saya baca kitab di Masjid Al-Huda tu tahun 2005. Dan sampai semalam tadi baru khatam. Berapa tahun dah? 12 tahun. Baru lah 12 tahun. Jadi mana kontrak saya kalau ada dapat dengan TV3 ni 20. Okey, kita tengok hadis yang pertama tu. Jadi kitab saya ni mungkin dah ada, kitab tuan-tuan yang ada ni mungkin telah ditasrihkan balik, diperbetulkan balik. Sebab contohnya cetakan tahun bila tu? Cuba tengok depan sekali tu. Cetakan tahun 2000. Nampak depan kali 2014. Alhamdulillah. Untuk makluman, kitab saya ni cetakan tahun 1996. Lama lah kitab ni kan. Jadi mungkin ada pembaharuan ataupun mana kesilapan tu kita perbetulkan. Baik, hadis yang pertama. Kalau ikut kitab saya ni muka surat 9. Betul muka surat apa? 9 juga. Okey, sama. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yaqulullahu ta'ala, ya bna Adam. Selalu disebut ya bna Adam tu makna dia tes dia hadis kursi. Ajibtu liman ayqana bil mauti kaifa yafrah, wa ajibtu liman ayqana bil hisabi kaifa yajma'ul mala, wa ajibtu liman ayqana bil qabri kaifa yadhakuka
yadhukuka wa ajibtu liman. Yang kalau kitab saya ditulis liman, tuan-tuan ditulis mim ta ke nun, lam min nun ta kan, dia bukan liman, liman tu min nun tu tukar pada nun. Aikona bil akhirati kaifa yastarih wa ajibtu liman aikona bid dunya wa zawaliha kaifa yatimainu ilaiha wa ajibtu liman huwa alimu bil lisan jahilu bil qalbi. Atau kama qala, ada sambung hadis lagi. Baik, saya baca situ dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai sekalian manusia, aku heran melihat orang yang meyakini kematian tetapi masih bergembira. Aku heran melihat orang yang meyakini hari berhisab tetapi ia masih terus mengumpul harta. Aku juga heran melihat orang yang meyakini akan masuk kubur tetapi ia masih tertawa. Aku heran melihat orang yang meyakini akhirat tetapi ia masih bersenang-senang. Baik, di antara intipati hadis yang kita baca ni, Allah Ta'ala berfirman, aku heran tengok kamu ni, hei manusia. Soalan dia, bolehkah Allah Ta'ala heran ni? Sedangkan yang ciptakan kita ni siapa? Allah. Tiba-tiba Allah heran. Tengok perangai sikap kamu ni. Allah Ta'ala nak bagi pendidikan ni, dia ada berbagai-bagai kaedah. Ataupun dia ada, dia sebut apa? Approach kan? Berbagai-bagai. Dia kadang-kadang ada dengan cara Allah Ta'ala bagi nasihat. Kadang-kadang Allah Ta'ala suruh. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi dalam bentuk teguran. Contoh, macam contoh. Kan kita kan nasihat anak kita, nasihat dia tak dengar. Bang, jangan panjat pokok ni bang, nanti jatuh patah kaki, susah kita nanti. Kita bagi nasihat, dia dengar tak? Dia tak dengar, dia panjat juga pokok. Betul, ya kata, jangan panjat jatuh. Tak ada nak-nak dah kan. Makna dia yang tu dalam bentuk larang betul-betul. Tadi nasihat, jangan panjat jatuh. Itu dalam bentuk, makna dia pendekatan kita ni tak ada nak-nak lagi dah, terus tegur. Dia dengar tak? Mungkin juga. Tak dengar juga. Dia tak dengar, dia panjat tinggi, lepas tu tak boleh turun. Ayah, tak boleh turun ya. Oh ya, tak boleh turun. Kau panjat tinggi lagi. Kan? Baru dia berusaha nak turun. Makna dia suruh, dia tegur tak mau, nasihat tak mau, suruh. Sama juga dengan isteri kita kan. Hujan-hujan dia makan buah kacang sedap ni. Buat buah kacang sikit, buat tak tahu. Buatlah bubur kacang sikit yang buat tak tahu ya. Kau tak payah buat lah, biar aku buat sendirilah. Baru dia buat. Kan? Itu pengalaman Ustaz. Jadi makna dia dalam keadaan Allah Ta'ala nak bagi ibrah, nak bagi pengajaran. Dia berbagai, dia punya pendekatan. Ataupun dalam bahasa moden kita panggil method dia, berbagai-bagai. Jadi dalam hadis yang kita baca, aku heran melihat orang yang meyakini kematian. Tuan-tuan, tak ada seorang manusia dalam dunia ni yang tak percaya dia itu akan hidup, ataupun dia tak percaya, mesti dia percaya akan kematian. Tak ada seorang pun kata hidup ni melongkak langit, tak ada. Kan? Semua percaya tentang kematian ni. Wah, hari ni telah dari viral kan di Indonesia. Seorang qari baca 2 ayat daripada surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah dan tangannya segala kerajaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Dia menjadikan mati, dia menjadikan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan hidup, Allah jadikan mati. Tujuan nak test, nak uji kamu, siapakah dia amalan yang paling excellent. Wallahu azizul ghafur. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha pengampun. Meninggal dunia, meninggal tengah baca Quran. Sebab itulah kalau kita tengok perbahasan oleh para ulama, dia para ulama mufassirin. Kalau kita panggil ulama-ulama, dia panggil fuqaha. Itu ulama-ulama yang alim dalam bidang fiqh, dengan usul fiqh. Kalau ulama-ulama muhaddisin, makna dia yang alim dalam bidang hadis. Kalau ulama-ulama mufassirin, makna dia alim dalam bidang tafsir. Jadi pembahasan ulama, dia kata seseorang itu mati ikut keadaan macam mana tempat dia mati. Kalau dia mati, dia kata dalam tandas, dia akan dibangunkan dalam tandas nanti.
Kalau dia mati, dia kata tengah baca Quran, dia akan bangun dalam keadaan dia baca Quran. Kalau dia mati dalam keadaan dia dalam ihram haji atau umrah, dia akan bangun dalam keadaan ihram haji dan umrah itulah. Kalau dia mati dalam majlis ilmu, makna dia akan bangun di majlis ilmu tersebut. Banyak kalau kita tengok Tok Guru, ada seorang Tok Guru saya lah mengaji pondok di Pulau Pinang dulu. Tengah-tengah mengajar di masjid, dekat Masjid At-Taqwa, nama dia dekat Bertam, Kepala Batas. Tuan-tuan daripada Kepala Batas ataupun daripada Sungai Dua nak pergi ke Sungai Petani, kan lepas tol Kepala Batas, ada sebelah kiri itu masjid, menara masjid itu nama dia Masjid At-Taqwa. Kalau dekat Bertam tu nama dia Masjid Abdullah Fahim. Dan dia Masjid At-Taqwa belah kiri ni. Ada boleh nampak daripada highway tu nampak. Dan dia tengah baca ni, qala musannif rahimahullahu taala anin nabi sallallahu alaihi wasallam, pukul kebahan kan, anin nabi sallallahu alaihi wasallam, pukul kebah. Nabi kita pasal apa tu guru ni tiba-tiba lena kan? Kalau nak murid dengan ceramah lena tu biasa kan. Ni ustaz ni nak lena ni kan. Jadi pasal apa tiba-tiba lena, tengok rasa tak ada tengah-tengah. Tengah-tengah dia mengajar, tengah-tengah sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu kisah. Banyak kisah. Sahabat saya, mungkin tuan-tuan kenal lah sahabat saya ni, nama dia Ustaz Datuk Samsuri Haji Ahmad. Sekampung dengan mak mentua saya di Pulau Pinang. Dia saya pergi satu raya tu, pergi mah dia hari raya. Cik, apa cerita hari ni dah? Jumpa dia ni mesti ada cerita. Cerita apa? Cerita yang berkaitan ilmu lah. Allah, anak bulan puasa ni tak boleh lupa lah Syekh. Tak boleh lupa Syekh. Saya kata kenapa Ustaz? Bulan Ramadan baru-baru ni kata, kata silap saya tahun 2000 berapa lupa lah. Dah lama lah sikit lah, 8 tahun lepas ni Ustaz. Baru-baru raya, bulan Ramadan baru ni dia kata, ada seorang sahabat kita cerita dia ni, dia telefon anak pergi, dia kata seorang tuan haji ni nama dia Haji Romli. Bukan Ramli, dia kata Haji Romli. Dia duduk di Tikar Batu, Kedah. Haji Romli ni dia kata hari itu, saya ingat kita hari itu dia kata hari Khamis. Ada sahabat beritahu, dia balik pada soal subuh beritahu, dia kata Tuan Haji, sahabat kita nama sekian-sekian ni dah mati lah. Utara sebut mati, kalau Belah Selatan sebut meninggal kan. Dah mati, dia kata. Mati di mana? Ada hospital. Okey, Azhar pagi ni bawa lah aku kata. Tuan Haji Ramli ni pagi ni lepas subuh tu dia balik singgah kedai, dia kata, saya ni kalau boleh lah mati, kalau boleh nak sangat mati di dalam masjid. Nak sangat matilah masjid, dia kata. Kalau matilah biarlah Allah matikan saya di masjid. Tuan-tuan, malam tu masa solat tarawih, solat tarawih yang kedua, rakaat yang pertama, tengah-tengah imam baca Fatihah tu, waladhdallin, tiba-tiba dia tersandar dekat kawan sebelah. Kawan sebelah ni pasal apa Tuan Haji ni ingat kau lena. Lepas tu imam dah sami Allahu liman hamidah rukuk, dah nak sujud pula, dia masih duduk tantu juga. Jadi tak apalah, sebagai sunat ni kita boleh berhenti kan. Dia kalau sebagai fardu ni kita kena teruskan. Dia berhenti, kemudian habis bagi salat tu semua, terus panggil, siapa ada doktor sini yang terhenti kata. Kawan-kawan pun tengok lah macam mana. Doktor kata dah tak ada dah. Tanya doktor, bila dia meninggal ni? Kira-kira dia kata 2 minit yang lalu. 2 minit tengah semayang Tuan Haji Ramli ni. Baik, tak apa. Kemudian malam tu malam Jumaat, malam Jumaat. Dan besok dia malam tu semua pakak-pakak pi hantar. Rumah dia dengan masjid lebih kurang dalam 120 meter ke masjid rumah dia ni. Bawa pergi rumah semua tu masjid malam tu pergi ke rumah dia. Besok pagi ni anak pergi, dia kata orang datang punya ramai. Tuan Haji Ramli ni dia bukannya pengurusi MADA di sana ke apatah lagi nak menjawatan pengurusi maknanya dia Mr. Somebody lah, tak ada jawatan apa. Dia bukan pengurusi MADA, pengurusi bertindak ke apatah lagi nak jadi pengurusi 1MDB ke, memang tak ada lah. Maknanya dia tak ada jawatan lah. Jadi pada ketika itu, tapi Allah Ta'ala gerakkan sahabat-sahabat dia ni, sampaikan sahabat daripada Johor tu datang. Sahabat di utara ni jangan cerita lah. Sampaikan anak sendiri parking kereta, dia kata 2 km nak pergi rumah dia tu. 2 km
Kalau tak ada sahabat naik motor, bawa anak pergi naik motor, kata. Punya ramai, parking tak celuh lah. Rumah dia 120 meter daripada masjid. Jenazah dia, orang utara ni jenazah kan ditanam di kebumikan di masjid kan. Makna jenazah tu diusung tu, dia kata, tak gaduh bawa keranda ni, tak gaduh bawa pen jenazah kan. Kawan-kawan ni pakat-pakat ulu sampai ke masjid. Allahu Akbar kan. Dan sembahyang jenazah hari itu 3 kali sembahyang jenazah. Masya Allah, saya kata. Saya ingat dulu Ustaz, bisa mengajar TV3 saya rasa, Ustaz Ismail Mahmud, dan adik kepada Ustaz Ibrahim Libya. Kita berasyai Ibrahim Libya lah, bisa mengajar sini kan. Ustaz Ibrahim Mahmud tu, saya antara orang yang imam yang ketiga sembahyang di Masjid Kuang di masa tu. Ramai masa tu Datuk Ismail Kamus ada apa semua. Jadi nak ceritakan tentang bagaimana keadaan kematian dia tu, Masya Allah kan. Itu katakan kematian. Bila tanya dekat sahabat-sahabat, dia kata, Ustaz tahu tak Tuan Haji Ramli ni yang saya kenal? Tuan Haji Ramli ni yang saya kenal. Saya ni kata, cikgu sini, umur saya dah 50 lebih dah. Saya cikgu pun, dia tak keluar daripada kampung ni, duduk di Tikai Batu ni, tak keluar. Mengaji dekat maktab perguruan pun Raja Bainon dekat Bakir Tajam, dia kata, tak keluar, mengajar pun sini, kata. Yang saya kenal Tuan Haji Ramli ni Ustaz, yang saya kenal, dia kata, dia ni tiap-tiap hari solat berjamaah ni tak pernah mungkir, dia kata. Tak pernah mungkir. Ni orang tahu, bahasa orang tahu lah. Tak pernah mungkin mana, itu satu. Kalau dia tak ada masjid tu, mungkinlah dia pergi mahanak di mana-mana. Tapi cerita dia kata, semayang berjemaah ni tak pernah, tak ada, mesti ada di masjid, satu. Yang kedua, tiap-tiap kali pergi masjid ni, dia antara orang yang paling awal sampai. Dia sampai berapa? Dia ambil Quran, baca Quran satu muka. Orang lain semua pakat-pakat balik. Dia tak, dia ambil Quran, baca Quran dulu. Dan baru-baru ni saya jumpa Ustaz, baru-baru dia jumpa, dia buat apa Ustaz? Dia buat bendang. Dia buat bendang. Kita tanya, anak-anak dia Alhamdulillah, anak dia ada doktor, ada engineer pun, ada apa-apa. Anak dia puas nasihat, ayah tak payahlah buat bendang, dah cukup lah, ayah nak berapa saya bagi. Tak payahlah ayah. Dah, dia kata, Tuan Haji, anak-anak dah bagus belakang dah, pasal apa buat bendang lagi ni. Saya kata, saya kalau tak buat bendang rasa dia kata tak boleh nak keluar zakat, dia kata. Dia buat bendang tu bukan tujuan dia nak jual padi dah. Dia buat bendang tu tujuan nak boleh kepada ibadah, nak boleh kepada ibadat. Masya Allah, ni Tuan Haji Ramli. Sebab itulah kata Ibnu Katsir, hidup kita ni, dia kata di atas dunia ni, mati kita ni bergantung hidup kita di atas dunia. Kalau hidup di atas dunia ni baik, mati pun dalam keadaan baik. Bila mati dalam keadaan baik, dibangunkan ataupun dilayan oleh malaikat Munkar dan Nakir dalam keadaan baik. Sampailah dibangunkan dalam keadaan baik, sampailah kita akan dihitung, dihisap dalam keadaan baik, dimasukkan ke syurga dalam keadaan baik. Itu bergantung hidup kamu di atas dunia ni. Itu cerita tentang bagaimana kematian. Jadi cukup mana pun mati ni tak boleh elak kan? Suka pun mati, tak suka pun mati. Cuma kita nak supaya biarlah Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita ni kebaikan-kebaikan sebelum kita nak menghadapi kematian. Sebab tu apa yang kita doa ni, ada yang dah makbul, ada yang Allah tangguhkan lagi. Doa selalu kita bacakan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, jadilah kesudahan aku ni kesudahan yang baik. Ni dah makbul ni? Belum lagi. Belum lagi, tak tahu bila ni. Tak tahu bila kematian kita ni. Mungkin tuan-tuan dulu, saya kemudian sikit, ataupun tuan-tuan yang mendahului saya lewat sikit. Jadi nak cerita kematian ni kok mana pun akan kita pun. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal seorang manusia ni, tidak sekali-kali akan lambat, tidak sekali-kali akan cepat. Orang putih kata on the dot, tepat masa dia. Cuma apa yang disebut oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab nama dia, kitab Raudhah, dia menyebut kematian ni ada dua tanda. Tanda awal, tanda akhir.